Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat kurnianya dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan. Dan alhamdulillah kita kembali bertemu bersama Ustaz Ruhi Syabidin pada kali ini dalam solat study online pendidikan Islam. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para pelajar tingkatan 5 kita, abang-abang, kakak-kakak. Dan kali ini kita akan bersama dalam pelajaran yang ketiga, hukum tajwid. Hukum tajwid. Okey, tuan jom kita terus pada pelajaran kita. Okey, hukum tajwid, bacaan ra, waqaf dan ibtida. Are you ready? Jom kita teruskan untuk yang pertama. Kita duduk dengan tertib dan tenang kita, insya-Allah. Pada yang paling selesa, paling sesuai untuk kita belajar. Dan jom kita teruskan dengan baca surah Al-Fatihah dan juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, kita teruskan dengan doa penenang hati. Moga-moga pelajaran kita pada hari ini mudah dapat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alana hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, pastikan peralatan sesuai untuk pelajaran telah disiapkan di hadapan para pelajar sekalian, terutamanya buku teks, kerana semua isi pembelajaran kita pada hari ini adalah berpandukan pada buku teks. Boleh pen, pensil, kertas, nota dan sebagainya. Kita ikhlaskan hati untuk belajar dan jom fokus untuk pelajaran pada hari ini bidang Al-Quran, buku teks muka surat 15 hingga 24. Pelajaran 3, hukum tajwid, bacaan ra, waqaf dan ibtida. Okey, kita mulakan dengan hukum bacaan ra. Dan untuk permudahan, untuk makluman para pelajar sekalian, kita pun dah tahu bahawa hukum tajwid adalah sebahagian daripada soalan yang sering dan sememangnya akan naik dalam SPM. Jadi para pelajar perlu lebih fokus dan perlu lebih faham tentang hukum tajwid ini. InsyaAllah sama-sama kita belajar pada hari ini. Hukum bacaan ra ada 2 jenis. Hukum bacaan ra ada berapa? 2 jenis, iaitu yang pertama, bersatu, tafkhim. Tafkhim, sebutan tafkhim. Apa dia itu tafkhim? Dibaca dengan menebalkan bunyi sebutan ra. Yang pertama, tafkhim ialah tebal. Tebal apa? Bunyi sebutan ra tu. Huruf ra itu dibaca dengan bunyi yang tebal. Kemudian yang kedua, tarqi. Tarqi. Dapat? Apa dia? Dibaca dengan menipiskan bunyi sebutan ra. Jadi tarqi ialah nipis. Jadi 2 cara bacaan ra. Yang pertama itu dia tafkhim dan kedua ialah tarqi. Jadi kita ni tak berapa nak faham tafkhim ni yang mana, tafkhim yang mana, tarqi ni yang mana. Jadi nak mudah faham, kita buat sebutan. Tafkhim ialah sebutan yang tebal. Tafkhim, garang sikit muka kan. Tarqi, senyum, nipis, mulut kita jadi nipis. Jadi tarqi ialah nipis. Tafkhim, tarqi. Gitu cerita dia. Okey. Kemudian ini kita akan masuk satu persatu. Bagaimana keadaan yang perlu kita baca ra itu ditebalkan. Okey. Yang pertama, situasi pertama, huruf ra berbaris fathah, baris atas, atau dhammah, baris hadapan. Okey. Jadi ra baris atas atau ra baris dhammah, sebutan atau pembacaan ni macam mana? Kita tengok contoh pada surah Ali Imran ayat yang ke-8. Okey, bacaan dia.
Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Di mana? Rabbana. Rabbana, ra baris atas, Rabbana. Bukan Rabbana, tak boleh. Dia kena tebal kan? Rabbana. Okey, kemudian kita tengok pada surah Al-A'raf ayat 192. Bacaan wala anfusahum yansurun. Wala anfusahum yansurun. Okey, bacaan kita tengok pada perkataan yansurun. Ra baris hadapan ataupun baris dhammah, bacaan tebal. Okey, yansurun. Dapat? Cantik. Kita teruskan dengan yang kedua, ra sakinah. Ra sakinah ialah ra sukun, ra mati asli, dan huruf sebelumnya berbaris fathah. Huruf sebelum ra itu baris fathah, baris atas, atau dhammah, atau dhammah. Maknanya baris atas ataupun baris dhammah di hadapan. Okay, contoh kita tengok pada surah Al-Baqarah ayat 127. Bacaan wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Saya baca macam itulah nah. Kita tak matikan. Okey. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Di mana perkataan yang kita nak cari? Yarfa'u. Yarfa'u. Ya, huruf sebelum ra, huruf sebelumnya ialah huruf ya. Ya berbaris fathah. Dapat? Cantik. Jadi bacaannya yar. Bukan yar. Yar. Fa'u. Okey. Terus dengan surah Al-Anfal ayat 29. Bacaan yaj'al lakum furqanan, ataupun furqana. Yaj'al lakum furqana. Kalau kita nak matikan kan. Okey, perkataan di mana? Ra yang berbaris sukun. Okey, so, ra sakinah asli bertemu dengan huruf sebelumnya baris dhammah. Okey. Pada perkataan furqana. Furqana. Ra ditebalkan. Furqana. Aiwah. Dapat? Cantik. Okey, teruskan dengan yang situasi yang ketiga, iaitu ra sakinah, ra sukun, huruf sebelumnya berbaris kasrah dan selepasnya terdapat huruf isti'la berbaris fathah dalam satu kalimah. Ni perkataan baru, ataupun mungkin ada pelajar yang tak faham ataupun tak tahu macam mana keadaannya. Kita tengok pada contoh. Kita tengok contoh baru faham. Okey, surah At-Taubah ayat 122. Bacaan min kulli firqatin minhum. Min kulli firqatin minhum. Bacaan ataupun perkataan ialah pada perkataan firqatin. Firqatin, ra sukun, ra sakinah. Huruf sebelum ra ialah huruf fa, berbaris kasrah, baris bawah, dan huruf selepasnya ialah huruf qaf, baris atas. Dapat? Cantik. Jadi bacaan sekali lagi, firqatin. Seterusnya pada surah Al-An'am ayat ke-7. Surah Al-An'am ayat 7, huruf isti'la. Ini kita nak tahu huruf isti'la. Kita baca dulu, baru kita nak berkenalan dengan huruf isti'la ni apa dia. Okay, kita tengok pada surah Al-An'am ayat ke-7. Fi qirtasin falamasuhu. Sekali lagi, fi qirtasin falamasuhu. Perkataan qirtasin. Qirtasin, ra sukun, huruf sebelum ra ialah huruf qaf, baris bawah ataupun kasrah. Okey, selepas huruf ra ialah huruf ta. Ta baris fathah dalam satu kalimah. Okey, ini dipanggil huruf isti'la. Huruf isti'la ni apa? Kita tengok pada spektrum ilmu. Huruf isti'la ialah huruf yang bacaannya ditebalkan. Huruf yang bacaannya ditebalkan, iaitu huruf kha, sad, dad, ta, dha, ghin, qaf. Ada berapa? 7 huruf. Kha, sad, dad,
ta, dha, ghin, qaf. Huruf tersebut boleh dirumuskan seperti berikut: khussa, da'tin, khiz. Khussa, da'tin, khiz. Rumusan dia tu. Jadi khussa, da', ta, dha, ghin, qaf. Ada berapa? 7. Maknanya huruf-huruf ini bila dibaca dia jadi tebal. Kha, sad, dad, ta, za, ghin, qaf. Sebutan dia tebal. Okey, itu namanya huruf isti'la. Kemudian kita tengok pada ra sakinah. Ra sakinah, ra yang sukun, terletak di awal kalimah dan huruf sebelumnya hamzah wasal. Jadi kita akan jumpa pada dua keadaan, iaitu ra sakinah yang duduk di awal kalimah. Okey, duduk di awal kalimah dan huruf sebelumnya hamzah wasal. Hamzah wasal ni macam mana dah? Kita tengok contoh. Surah Yusuf ayat ke-81. Okey, hamzah wasal dan ra duduk di hadapan perkataan, di hadapan ayat. Okey, perkataannya di hadapan ayat. Okey, bacaan. Irji'u. Sekali lagi. Irji'u ila abikum. Irji'u ila abikum. Bacaan irji'u, bukan ar, bukan ur. Irji'u. Okey, sebutan yang pertama irji'u. Kemudian yang kedua pada surah Hud ayat 41, bacaan pada hamzah. Okey, kita tengok pada hamzah wasal ni. Okey, bacaannya wa qala rkabu fiha. Wa qala rkabu fiha. Okey, nampak ada perbezaan antara kedua-duanya. Okey, perasan tak sebelum tu hamzah wasal ni apa dia? Huruf alif tu, huruf alif. Okey, huruf alif ni, huruf alif yang ada tanda bulat. Ada tanda bulat sikit tu kan. Jadi namakan hamzah wasal. Dan kita nak tahu hamzah wasal ni apa dia? Huruf hamzah tambahan yang dilafazkan ketika dibaca pada permulaan ayat. Contoh pada surah Yusuf itu, hamzah wasal yang ada pada permulaan ayat yang dibaca. Okey, yang dibaca irji'u. Dibacanya. Kemudian huruf ini tidak dilafazkan jika dibaca secara bersambung dengan perkataan sebelumnya. Maknanya ada perkataan sebelumnya dan kita boleh lebih mudah faham hamzah wasal ni berada di tengah-tengah ayat. Okey, dan bila dia ada tengah ayat, hamzah wasal ini tidak dilafazkan. Dia tak jadi. Contohnya surah Hud tu, bacaannya wa qala rkabu fiha. Dia tak jadi wa qala arkabu. Dia tak bunyi macam tu. Dia bunyi wa qala rkabu. Hamzah wasal tu tak disebutkan. Faham tak kat tu? Okey nah, insya-Allah boleh. Okey, kemudian kita terus dengan situasi yang kelima. Okey, ra sakinah, huruf sebelumnya berbaris kasrah asli atau kasrah aridah, yakni kasrah yang mendatang pula. Tu dia lagi banyak kita masuk dalam, lagi banyak kita baru nak tahu ni kan. Mungkin ada yang belajar dah di sekolah, dan begitu kita nak belajar lagi, nak tambah lagi, insya-Allah. Okey, kita tengok pula contoh. Dia nak baca pada makna dia tu ataupun situasi dia, kita tak apa nak faham, tapi kita tengok pada contoh baru kita faham, insya-Allah. Kita tengok dulu pada kasrah asli, baris bawah yang asli. Okey, maknanya tak ada tambahan apa. Bertemu ataupun bertemu dengan huruf ra sakinah. Huruf surah Al-Isra ayat 24. Kita tengok bacaan. Auzubillah minasyaitonirrajim. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sekali lagi. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tak mana kita nampak pada rabbirhamhuma. Okey, tak mana kita nampak pada perkataan rabbirhamhuma. Ba baris bawah kasrah asli bertemu dengan hamzah wasal ataupun ada hamzah wasal di situ, dan ra sukun, ra sakinah. Okey, jadi disebut tu rabbirhamhuma. Okey,
Nampak itu mudah saja kan? Okey, tak ada masalah. Kita tengok pada surah Al-Jin ayat 27. Kasrah aridah. Yang ni kita nak tahu ni, kasrah aridah ni bertemu dengan hamzah wasal dan ra sukun, ra sakinah. Bacaan illa man irtada mir rasulin, illa man irtada mir rasulin. Di mana perkataan dia? Manir tada. Kenapa ada kasrah aridah ni? Kita tengok pada makna dia. Ini spektrum ilmu ni. Okey, sekejap Ustaz cerita keadaannya. Kita tengok daripada kasrah asli pada ayat pada surah Al-Isra' tu dulu, iaitu kasrah baris kasrah yang asli. Asli ni memang asalnya duduk di situ dah. Okey. Kasrah aridah ataupun kasrah mendatang ialah baris bawah yang menggantikan baris sukun yang pertama. Sekat situ nampak jelas baris bawah, baris kasrah, okey, yang menggantikan baris sukun. Ganti baris sukun yang pertama. Yang mana pertama? Saya kita tengok. Yang digugurkan kerana pertemuan dua baris sukun. Disebabkan depa ni bertemu dua sukun ni, jadi digugurkan satu, maka digantikan dengan baris kasrah. Baris kasrah aridah ni. Okey, kita tengok pada ini lah. Okey, manir tada. Sebenarnya nun ni adalah baris sukun. Pandai. Man. Bacaan ni sepatutnya man. Okey, irtada. Man irtada. Tapi dia tak boleh sebut irtada di sini. Jadi dua sukun bertemu, nun sukun, ra sukun. Nun sukun, ra sukun. Jadi takkan kita tak boleh baca man irtada, tak boleh. Jadi digantikan sukun pada huruf nun ini, digantikan dengan kasrah aridah. Jadi bacaan illa man irtada, macam tu. Jadi ini nama dia kasrah aridah. Boleh? Nampak? Cantik, pandai. Okey, kita teruskan dengan yang keenam. Ini panjang. Ini panjang sikit. Okey lagi ke? Okey, teruskan boleh? Cantik, insyaAllah. Okey, saya fighting. Okey, ra berbaris. Okey, kita ra berbaris atas, bawah, yang dapat fathah, kasrah, dhammah. Dibaca waqaf. Dibaca waqaf ni baca apa? Dibaca secara dibaca apabila diberhentikan. Waqaf ni berhenti. Okey. Apabila, maknanya huruf ra yang ada baris kasrah, baris fathah, kasrah ataupun dhammah akan dibaca dengan akan dibaca waqaf apabila yang pertama, huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah atau sukun. Huruf sebelumnya berbaris fathah, huruf sebelum daripada huruf ra ini berbaris fathah ataupun dhammah ataupun sukun selain daripada huruf ya. Daripada huruf hijaiyah yang ada tu, selain daripada huruf ya, yang mana huruf dia berbaris sebelumnya baris fathah, kasrah, dhammah itu atau sukun itu, maka kita akan berhenti. Okey, contoh waqaf, dibaca waqaf. Pada kita tak apa, kita tengoklah yang kedua. Okey, yang kedua. Huruf sebelumnya alif sakinah atau waw sakinah, alif sukun ataupun waw sukun. Alif mati ataupun waw mati. Okey, yang ketiga, huruf sebelumnya sakinah yang didahului huruf berbaris fathah atau dhammah. Kita kena baca satu-satu. Kalau kita baca straight, dia payah nak faham. Kita tengok pada nombor 3 dulu. Huruf sebelumnya sakinah. Huruf sebelumnya ni apa? Huruf sebelum ra tu lah. Sakinah, mati. Okey, yang didahului huruf berbaris fathah. Okey, yang didahului huruf berbaris fathah ataupun baris atas ataupun dhammah ataupun baris depan. Nampak ada dekat tu? Maknanya huruf sebelum kasrah sukun tu, huruf sebelum dia tu lagi baris atas ataupun baris depan. Okey, tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, huruf ra. Okey, huruf ra. Okey, sebelum dia baris atas ataupun dhammah ataupun depan. Contoh pada surah Al-Kautsar ayat 1. Okey, bacaan inna a'tainakal kautsar.
waqafkan ra baris atas itu, baris fathah, apabila bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris fathah, iaitu huruf sa. Jadi dibaca tebal. Itu nak cerita tu, ra tu dia baca tebal tu. Dia cerita hak ni lah ni. Okey, inna a'tainakal kautsar. Okey. Kemudian pada surah Al-Qamar ayat 52, wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Ra berbaris bawah, okey, bertemu ataupun huruf sebelum dia, huruf ba itu berbaris dhammah. Jadi baca tebal. Fiz zubur. Dapat? Cantik. Okey, kita tengok pada yang kedua, huruf sebelumnya alif sakinah atau waw sakinah. Contoh pada surah Al-Baqarah ayat 167, wa ma hum bi kharijina minan nar. Nampak tak mana? Minan nar. Ra berbaris bawah tapi dibaca waqaf apabila alif, nampak alif tu, alif sebelum ra tu, alif ada baris tak ada, maknanya dia sukun sakinah. Jadi baca minan nar, tebal. Cantik. Tengok pula pada surah Al-Anfal ayat 44, wa ilallahi turja'ul umur. Nampak lagi tak ra baris dhammah, hujung ayat tu dibaca sukun, waqaf, mati kan. Tapi huruf sebelum dia waw yang sakinah, waw sukun, waw mati. Jadi bacaan tebal. Okey, turja'ul umur. Gitu. Dapat? Cantik. Itu sesi yang kedua. Kemudian yang ketiga, okey, huruf sebelumnya sakinah, okey, dapat tentu, yang didahului huruf berbaris fathah atau dhammah. Maknanya kita tengok pada yang bawah tu, bawah sekali tu, dia buat contoh tu, ra tambah sukun tambah dhammah ataupun kasrah tu kan, fathah tu kan. Jadi kita tengok pada contoh surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat ayat 32, innaha tarmi bi syararin kal qasr. Jadi macam tu, innaha tarmi bi basharin kal qasr. Dapat tak mana? Dapat tak mana? Ra apa waqaf tadi lah yang belakang sekali tu, kal qasr. Jadi bunyi dia tebal, kal qasr. Dia nak bunyi juga ra tetapi tak bunyi. Jadi sad itu adalah sukun, sebelum sad adalah huruf qaf, qaf baris fathah pada atas. Dapat? Cantik, bacaan tebal. Okey, kita tengok pada surah Al-As. Surah Al-As ayat kedua. Okey, innal insana lafi khusr. Nak cerita pada khusr. Dia macam mana nak Ustaz bagi bunyi sikit lah, sepatutnya dia taklah bunyi jelas kan. Cuma nak cerita pada sin yang sukun itu, sin yang dimatikan, ra, sin, ra sebelum huruf ra itu adalah huruf sin, fathah, sukun. Sebelum huruf sin sukun itu adalah huruf kha yang berbaris dhammah. Jadi termasuk pada line yang ketiga tu, huruf sebelumnya sakinah yang dilalui huruf berbaris fathah atau dhammah itu, bacaan dia tebal, la fi khusr. Gitu. Boleh tak dekat tu? InsyaAllah. Okey, kita teruskan. Tadi dah selesai 6 situasi dalam tafkhim. Jadi tebal lah, tafkhim tebal. Sekarang kita masuk pada ra tarqi, nipis pula. Jadi ra nipis. Macam mana kita nak baca pada ra nipis? Okey, kita tengok pada situasi yang pertama, huruf ra berbaris kasrah, ra baris bawah, asli, sama ada terletak di awal, tengah atau akhir kalimah. Jadi bacaan dia nipis. Kita tengok pada contoh yang pertama, ra baris kasrah di awal kalimah. Kita tengok pada surah Al-Anfal ayat yang keempat. Bacaan. A'udzubillah minasyaitanirrajim.
wa maghfiratun wa rizqun karim. Sekali lagi, wa maghfiratun wa rizqun karim. Okey, huruf ra yang berbaris kasrah di awal kalimah. Pada perkataan warizqun, jadi dia ada di awal kalimah. Rizqun tu adalah kalimah, wa tu kalimah lain. Wa tu maksudnya dan, rizqun rezeki, ra ialah huruf awal dia, baris bawah, jadi bacaannya nipis, riz, senyum, riz. Dia kan rizu, tak boleh. Wa rizqun karim. Okey, dapat cantik. Kemudian pada surah Al-Baqarah, ni kita nak tengok pada ra baris bawah di pertengahan kalimah pula. Pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-7, bacaan wa ala absarihim ghishawah, wa ala absarihim ghishawah. Pada perkataan absarihim, ra pada di tengah baris kasrah. Okey, ra baris kasrah baca ri, absarihim, senyum, rihim. Okey, dapat cantik. Kemudian ra baris bawah di akhir kalimah pula. Okey, akhir kalimah pada surah Al-Hijr ayat yang ke-80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad kazzaba ashabul hijril mursalin. Sekali lagi. Wa laqad kazzaba ashabul hijril mursalin. Jadi perkataan dia di mana? Pada perkataan al-hijri. Hijri, ra berada di hujung kalimah, jadi bacaan dia nipis. Bacaan nipis, hijri. Okey, dapat cantik. Jadi 3 keadaan, di awal kalimah, tengah kalimah dan di hujung kalimah. Kemudian kita tengok pada situasi yang kedua, ini perlu dibaca ra pada bacaan yang nipis, iaitu ra berbaris kasrah aridah. Tadi kita jumpa dah kasrah aridah pada ra tafkhim tadi. Dijumpa pula ra pada kasrah aridah pada tarqiq pula. Dalam 2 kalimah yang dibaca secara wasal. Secara wasal ni maksudnya secara bersambung, secara bersambung. Okey, kita tengok pada contoh surah Al-Muzammil ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkurisma rabbika, wazkurisma rabbika. Okey, dapat tu? Okey. Kita tengok pula pada surah Al-Baqarah ayat 155. Okey, kita tengok sama-sama bacaan. Wa basyiris sabirin, wa basyiris sabirin. Jadi tang mana yang kita nak nampak tu? Okey, pada hamzah wasal. Okey, kita tengok pada hamzah wasal. Nampak hamzah wasal tang mana? Ada huruf alif tu, ada tanda gitu kan? Okey. Huruf ra tu, tengok ra. Wazkuris marab. Sebenarnya bacaan ataupun sini contoh ni, wazkur isma sepatutnya macam tu. Bukan sepatutnya lah, maksudnya kalau ikut bacaannya wazkur isma, kan, tetapi ada 2 sukun di situ yang bertemu. Okey, 2 sukun yang bertemu, jadi ra itu berbaris kasrah aridah, wazkurisma. Begitu juga dengan pada surah Al-Baqarah, wa basyiris sabir, sebetulnya ataupun kalau ikut bacaannya wa basyir as-sabirin, wa basyir as-sabirin, macam itulah lebih kurang. Akan tetapi bila 2 bertemu bertemu sukun dalam 2 kalimah, dibaca secara wasal, secara bersambung, dia kena ada kasrah aridah. Akan tetapi bacaannya nipis, wazkurisma. Okey, wa basyiris sabirin. Macam tu. Dapat? Cantik. Okey, kemudian kita teruskan. Panjang sikit untuk kali ni. Panjang kali ni. InsyaAllah. Tak apa. Yang penting dapat.
Ini dapat. Ustaz tak mau buat 2 unit, bukan 2 unit, dua sesi, tak mau. Kita nak bagi terus ya. Bagi terus senang. Kalau tak faham ataupun mungkin Ustaz ada juga kesilapan dalam penyampaian, mohon untuk komen di bawah. Kita sama-sama kongsi. Ustaz pun sebenarnya tidaklah terlalu arif dalam ilmu tajwid ini, namun begitu Ustaz cuba untuk berkongsi bersama, insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan situasi yang ketiga untuk bacaan tarqiq. Okey, bacaan nipis. Ra sakinah dan huruf sebelumnya berbaris kasrah dalam satu kalimah dan selepasnya tidak terdapat huruf isti'la. Insya-Allah panjang tak? Kita kena baca satu, kalau tidak tak faham. Ra sakinah dan huruf sebelumnya. Okey, ra sakinah, ra sukun. Huruf sebelumnya berbaris kasrah bawah. Okey, dapat cantik. Dalam satu kalimah dan selepasnya tak ada huruf isti'la. Huruf isti'la tadi kita baca tadi ni. Huruf isti'la tadi kita baca dah kan. Okey, kita tengok contoh pada surah Hud. Okey, pada surah Hud ayat 17. Okey, kita baca bacaan fala taku fi miryatin min. Sekali lagi, fala taku fi miryatin min. Tang mana tu? Miryatin. Miryatin. Ra sukun, ra sakinah, huruf sebelum dia baris kasrah, baris bawah. Okey, dan selepas dia bukan huruf isti'la. Huruf isti'la ni ada berapa tadi ni? Kita sebut tadi ni 7 tu. Okey, khussa, da'tin, khis tadi ni. Jadi huruf selepas dia huruf apa tu? Ya. Jadi tak ada termasuk huruf kha, sad, da, ta, za, ghain, khaf tu kan. Jadi bacaan ni nipis. Miryatin. Dapat? Cantik. Kemudian kita tengok pada surah Al-Baqarah. Ni 2 contoh dia bagi. Okey, surah Al-Baqarah ayat 50 bacaan wa aghraqna ala fir'auna. Sekali lagi, wa aghraqna ala fir'auna. Di mana tu perkataan dia? Kita nak cari. Pandai. Tu dah cerdik tu. Dah faham tu. Fir'auna. Okey, fir'auna. Ra sukun. Huruf sebelum huruf ra tu huruf apa? Fa. Pandai. Baris kasrah. Okey tu. Huruf selepas huruf ra tu baris huruf apa tu? Ain. Huruf isti'la ke? Da. Jadi bacaan dia nipis. Fir'auna. Pandai. Excellent. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan yang keempat. Yang keempat dia panjang sikit. Okey, macam tadi juga, macam tafkhim tadi. Ra berbaris atas, bawah ataupun depan, fathah, kasrah ataupun dhammah, dibaca waqaf. Apabila yang pertama huruf sebelum dia berbaris kasrah. Okey. Kemudian yang kedua, ya sakinah, huruf ya sukun, ya mati. Okey. Dan yang ketiga, huruf yang sakinah didahului huruf berbaris kasrah. Huruf sebelum sakinah tu baris bawah. Tak boleh lagi, tak apa, kita tengok contoh. Jangan risau. Tak apa. Okey, kita tengok pada yang pertama, situasi yang pertama tadi tu, huruf sebelumnya berbaris kasrah. Okey, kita tengok pada surah At-Takatsur ayat yang kedua. Okey, bacaan hatta. Okey, sekali lagi, hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Bir, tahu tak tu jemput? Bir nipis ke tebal? Nipis. Sebab ra sukun, ra yang dibaca waqaf, ra waqaf, okey, bertemu dengan huruf sebelum dia baris bawah. Huruf sebelum ra sukun, waqaf tu, kita nak waqafkan ra tu, huruf apa? Ba. Pandai. Baris bawah. Pandai tu. Jadi bacaan maqabir. Senyum. Okey. Kemudian kita tengok pada contoh yang kedua. Okey, situasi yang kedua, surah Al-Maidah ayat ke-40. Surah Al-Maidah ayat 40, bacaan. Okey,
wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey. Tang mana perkataan dia? Qadir. Pandai. Ra yang diwaqafkan, huruf sebelum ra tu adalah huruf apa? Ya. Ya tanda apa? Sukun, sakinah. Ya sakinah. Okey. Jadi bacaan ni nipis. Qadir. Ustaz malam ni tak apa nak sihat kan? Sesemua sikit. Okey. Namun begitu tak semangat untuk memberikan yang terbaik untuk para pelajar. InsyaAllah doakanlah sama-sama akan saham pahala kita. Okey, jadi yang kedua tadi dapat tak macam mana keadaan dia? Boleh nah? InsyaAllah. Okey, kita teruskan dengan situasi yang ketiga, iaitu huruf yang sakinah didahului huruf berbaris kasrah. Contoh dia tu kita boleh tengok pada yang situasi yang ketiga tu. Okey, kita tengok pada surah Yunus ayat 81. Bacaan. Qala Musa ma bihil. Okey, sekali lagi. Qala Musa ma ji'tum bihis sihr. Dapat? Tak mana kita nak cari tu? Bihis sihr. Ra yang diwaqafkan tu jangan tinggal bunyi dia tu. Tapi tidak disebut jelas. Okey. Jadi huruf ra waqaf, ra yang diwaqafkan tu adalah huruf sebelum dia huruf apa? Ha. Ha tanda dia sukun. Dan satu lagi syarat yang perlu ada, iaitu sebelum huruf sukun itu hurufnya ialah baris kasrah bawah. Jadi bacaan dia nipis. Contoh bihis sihr. Gitu. Dapat nah? Cantik. Boleh, insyaAllah. Okey. Pada sesi yang kelima, boleh cakap tu tadi no? Sesi yang kelima ni special. Ra dibaca secara imalah. Ini adalah satu ilmu tajwid yang perlu untuk kita pelajari bersama. Hanya terdapat pada satu tempat sahaja dalam Al-Quran. Satu tempat saja dalam Al-Quran. Pada surah Hud ayat yang ke-41. Surah Hud ayat ke-41. Nama ilmu tajwid ni apa? Imalah. Okey, kita baca. Sekejap lagi sama-sama tengok tang mana kita nak tengok, tang mana kita nak tahu pada imalah tu. Boleh? Okey, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Perasan tak tahu tadi dia lain sikit kan? Sekali lagi Ustaz baca. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dapat tak mana? Itu perkataan selepas bismillah tu. Selepas bismillah, apa dia? Majreha. Nampak tak satu tanda bulat tu? Kan kalau dalam Quran ada yang tanda diamond tu. Macam tanda diamond tu kan. Jadi itu adalah ilmu tajwid, nama dia imalah. Bacaan majreha. Untuk lebih faham. Imalah ni apa dia? Bunyi pertengahan antara bunyi fathah dan bunyi kasrah. Kalau bunyi fathah, okey, kita sebut pada bunyi fathah majraha, fathah. Kalau kasrah, majriha. Tapi kalau imalah, dia antara kedua-dua, roha, riha. Jadi tengah dia reha. Dapat? Jadi kalau jumpa pada surah Hud ayat 41, nampak diamond sebutan dia ataupun ada bulat di situ, sebutan dia, bacaan dia majreha. Dapat sebutan bacaan dia nipis. Wah. Okey, kita teruskan dengan ini baru masuk kita yang kedua, iaitu tanda dan jenis waqaf. Okey, tadi ra tadi ni dah selesai dah ra tu punya panjang kan, punya panjang. Kita masuk pada tanda dan jenis waqaf. Boleh lagi tak? Boleh lagi, insya-Allah. Siapa yang macam tak larat tu boleh pause pergi buat yak, BOT ke sebagainya kan, bolehlah sambung balik. Okey, teruskan dengan tanda waqaf.
Okey, kita mula dengan tanda waqaf, iaitu maksud waqaf. Apa yang dimaksudkan dengan waqaf? Waqaf biasa dengar waqaf, wakaf tu kan, wakaf, harta wakaf, kan. Tapi bukan yang tu kita nak cerita pasal tanda harta wakaf apa semua, bukan. Kita nak cerita yang tu. Ini kita nak cerita tentang waqaf bacaan dalam Al-Quran. Okey, apa maksud dia? Memberhentikan bacaan di akhir kalimah untuk bernafas dengan tujuan menyambung bacaan semula. Maknanya waqaf ni maksud dia ialah berhenti. Waqaf ni berhenti, memberhentikan bacaan di akhir kalimah untuk bernafas dengan tujuan menyambung bacaan semula. Okey, faham tak kat tu? Okey, kita tengok pada tanda waqaf yang pertama. Okey, nampak tak perkataan ataupun tanda ini? Okey, tanda mim, mim tapi ekor dia sengit sikit. Mim ekor dia sengit sikit. Okey, maksud dia ini tanda ni apa ni? Digalakkan waqaf, digalakkan untuk berhenti. Digalakkan maknanya kalau tak berhenti boleh tak apa, tapi lebih baik berhenti, lebih baik berhenti. Okey, contoh pada surah Al-An'am ayat 36. Okey, Ustaz baca, kamu tengoklah, insya-Allah baca sama-sama pun tak apa, tak ada masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta ila al-akhiril ayah. Tu maknanya berhentilah tu. Okey, nak berhenti sama mana? Yasma'un, berhenti, tarik nafas. Wal mauta ila al-akhiril ayah. Dapat tak? Jadi digalakkan berhenti, digalakkan waqaf. Okey, kemudian kita tengok pada ni 3 tanda yang ada 2 tempat. 3 titik pada 2 tempat. Jadi dia memang akan ada pada 2 tempat yang selalu kita akan jumpa pada permulaan Al-Quran. Kita baca pada surah Al-Baqarah ayat yang kedua tu kita jumpa dah. Okey, tanda dia apa? Maksud dia apa tanda dia tu? Harus waqaf pada salah satu tempat. Maknanya ada 2 tempat. Boleh waqaf, pilih sama ada nak waqaf pada tempat yang pertama ataupun pada tempat yang kedua. Kalau dah waqaf pada tempat yang pertama, tempat yang kedua tak boleh waqaf dah. Kalau tak waqaf pada tempat pertama, tempat yang kedua kena waqaf. Harus waqaf. Harus waqaf. Jadi kita berhentilah. Sebab ada tanda untuk kita berhenti tu. Tarik nafas balik, baca bagi elok, kan. Okey. Jadi kita tengok pada contoh surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Okey, baca sama-sama insya-Allah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ustaz baca tu berhenti pada tanda yang ke berapa tu? 1 ke 2? 1, 2 kot. 2 Ustaz berhenti kan? La raiba fihi, yang kedua. Jadi raiba tu Ustaz berhenti tak tadi? Tak berhenti. Ustaz berhenti yang kedua. Tapi kalau nak berhenti yang pertama boleh tak? Boleh. Contoh kita Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Dapat? Jadi kalau nak berhenti pertama bacaan macam tu, yang kedua macam yang Ustaz baca mula-mula tadi tu, yang tadi tu. Okey, boleh tak? InsyaAllah. Okey, kita terus pada yang ketiga. Jadi qaf macam ada huruf lam di situ. Qaf, lam. Okey, maksud dia waqaf lebih utama. Waqaf lebih utama. Maknanya kalau kita sampai pada ayat tersebut jumpa dengan perkataan qaf dan lam ini, okey, kita fikir kita nak berhenti ke kita nak teruskan. Jadi makna dia waqaf lebih utama, berhenti lebih baik. Berhenti lebih baik. Berhenti lebih baik. Okey, contoh pada surah An-Nisa ayat 26. Okey, kita jumpa pada ayat 26 ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yatubu. Okey, kita berhenti pada situ dah. Okey, kita berhenti. Wa yatuba alaikum. Berhenti. Waqaf lebih utama. Sambung balik. Tarik nafas. Relax. Tarik nafas. Wallahu alimun hakim. Kan senang, kan selesa, kan mudah kita nak baca Quran. Kan ada tanda-tanda yang telah ditetapkan fungsi-fungsinya. Okey.
Jadi yang ketiga. Yang keempat, ni huruf jim ni harus waqaf atau wasal. Harus ni maksudnya boleh. Okey, boleh waqaf, boleh berhenti, ataupun nak sambung pun boleh. Mana-mana tak ada masalah. Kalau nafas panjang boleh terus, tak ada masalah. Kalau nafas pendek, bukan nyawa pendek kan, kata ustaz boleh nak baca ustaz nyawa pendek. Nyawa pendek, bukan nyawa pendek, nafas pendek. Okey, nafas pendek kan, nafas pendek boleh berhenti. Okey, contoh kalau kita nak waqaf, waqdud, surah Luqman ayat 19. Waqdud, sekali lagi, waqdud min sautik, berhenti, tarik nafas, sambung balik. Inna ankaral aswat, inna ankaral aswati la sautul inna ankaral aswati la sautul hamir. Tu surah Luqman ayat 19. Kalau nak berhenti, kalau nak sambung, nak wasal, macam mana bacaan? waqdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, dan satu lagi tanda waqaf, iaitu sad dengan lam. Tadi qaf dengan lam kan. Jadi sekarang kita tengok pada sad dengan lam. Okey, ataupun kita kata, orang kata apa, sil tu sambung. Wasal lebih utama. Jadi perkataan sad dengan lam ini adalah bermakna wasal lebih utama ataupun sambung lebih utama. Contoh pada surah Al-Hadid, ayat pertama. Bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Jadi perkataan tu kita diharuskan, digalakkan untuk sambung. Nak berhenti boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sekarang dapat, cantik, insyaAllah. Okey, kita teruskan sikit lagi kot, insyaAllah. Jenis waqaf pula. Okey, tadi tanda waqaf, sekarang kita masuk pada jenis waqaf. Yang ni memang para pelajar kena study betul-betul ni, sebab kita keyword dia kena faham makna. InsyaAllah faham makna jenis waqaf ni, InsyaAllah kita boleh kenal waqaf ni nama apa. Okey, tak apa, jangan risau, kita sama-sama insyaAllah. Okey, yang pertama, waqaf tam. Maksud saya Ustaz bagi dia punya key point ni. Nak tahu tu macam mana. Okey, maksud dulu. Waqaf pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Okey, maknanya waqaf tam ni maksud dia waqaf berhenti sempurna. Tam ni sempurna makna dia. Waqaf berhenti, tam sempurna, berhenti sempurna. Sempurna maknanya apa? Sempurna makna, tak ada kaitan dengan yang sebelumnya. Maknanya memang berhenti macam kita baca buku noktah tu, berhenti, cerita lain pula selepasnya, tu waqaf tam. Dapat contoh surah Al-Baqarah ayat 5 hingga 6. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi bacaan tam ni pada mana? Okey, cara baca nah. Waqaf pada kalimah al-muflihun. Ni al-muflihun ni pada sini. Ini dinamakan sebagai waqaf tam dan mulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Okey, waqaf tam. Kemudian waqaf kafi. Waqaf kafi, maksud dulu saya Ustaz cerita apa dia maksud kafi ni. Waqaf pada ayat yang telah sempurna maknanya. Satu, sempurna pada maknanya, tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna, bukan lafaz. Mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna, tapi bukan lafaz. Okey, contoh pada surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 7. Okey, bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'azabun 'azim. Okey. Bacaan waqaf pada kalimah la yu'minun dan mulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Maknanya keyword di sini kita kena faham ayat. Faham ayat. La yu'minun. Okey. La yu'minun tu memang waqaf tam dah, berhenti dari situ. Akan tetapi pada khatamallahu ala qulubihim, Allah telah khatam, tutup ke atas hati-hati mereka, qulubihim wa ala sam'ihim, dan kepada pendengaran mereka, pendengaran mereka. La yu'minun ni orang yang tak beriman. Ayat yang kedua Allah nak cerita lagi pada kisah orang yang tak beriman ni. Jadi dua-dua tu makna dia tu ada kaitan, tapi lafaz dia tak sama. Jadi itu nama dia waqaf kafi. Okey. Kemudian seterusnya kita tengok pada waqaf hasan. Waqaf hasan. Okey. Waqaf pada ayat yang telah sempurna maknanya. Waqaf berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya, tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan maknanya. Contoh surah Al-Fatihah yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cara baca waqaf pada kalimah lillahi, dan tidak memulakan bacaan pada kalimah berikutnya kerana waqaf bukan pada ra'sul ayat. Ra'sul ayat ni apa dia pula? Sekejap kita cerita. Okay, jadi kita nak tengok pada kalimah Allah, lillahi. Okay, kalau kita baca ataupun kalau kita nak ni waqaf hasan ni, waqaf yang kata apa, kalau boleh jangan berhenti. Kalau boleh jangan berhenti. Kalau nak berhenti kena ulang balik. Macam tu. Faham tak? Okey, contoh nah. Kalau kita nak berhenti, alhamdulillah, berhenti tu. Tapi tak boleh tidak memulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Tak boleh kita terus rabbil alamin, tak boleh. Walaupun dia waqaf hasan, walaupun dia boleh waqaf, tapi dia ada kaitan antara keduanya. Ayat yang pertama, lafaz ayat tu, dua-dua ada makna. Jadi kalau berhenti, alhamdulillah, berhenti, ulang balik dari awal, sambung terus sampai habis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, seterusnya pada waqaf qabih. Waqaf qabih. Okey, waqaf maknanya waqaf pada ayat yang mengubah makna sebenar atau tidak sempurna makna kerana mempunyai kaitan dengan kalimah selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Contoh ayat surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara ila al-akhir al-ayah. Okey, cara bacaan tidak harus waqaf pada kalimah as-salata secara sengaja. Maknanya kalau kita baca ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah, kalau berhenti situ memang terus mengubah makna. Berhenti situ lepas tu sambung balik wa antum sukara, tak boleh. Dia akan mengubah makna, mengubah kaitan antara la taqrabus salah wa antum sukara. Maknanya apa? Jangan kamu hampiri solat dan wa antum ketika kamu dalam keadaan mabuk. Jangan, kalau kita berhenti la taqrabus salah, jangan kamu hampiri solat. Tu dia makna berhenti pula situ. Lepas tu wa antum sukara, dan kamu dalam keadaan mabuk. Dua perkataan tu mempunyai makna yang berbeza kalau dibaca secara berasingan. Jadi kalau kita berhenti di situ, dia jatuh hukum pada jenis waqaf dia waqaf qabih, dan waqaf itu adalah tidak boleh dilakukan. Maknanya jangan berhenti pada as-solah. Jangan berhenti. Sebab itu kita kena mengaji, kita kena faham kalimah dalam Al-Quran. Okey? Boleh. Okey, tadi kita masuk bab waqaf. Sekarang kita teruskan ibtida'. Maksud ibtida' iaitu memulakan bacaan Al-Quran selepas waqaf. Waqaf tadi berhenti. Ibtida' ni mula balik.
Waqaf berhenti, ibtidak mula balik. Ustaz Hasan ni rekod ni, rekod apa nama mengajak panjang ni kan. Tak apa, yang pentingnya para pelajar dapat, insyaAllah. Okey, maksud ibtidak ialah memulakan bacaan Al-Quran selepas waqaf. Okey, ibtidak ada berapa jenis? Ibtidak ada 2 jenis. Okey, ibtidak ada 2 jenis, ibtidak hasan dan ibtidak qabih. Ibtidak hasan, ibtidak yang baik. Ibtidak qabih, ibtidak yang tak baik. Hasan ni baik lah, qabih ni tak baik, jelik orang panggil kan. Ibtidak yang janggal, ibtidak yang tak bagus untuk kita buat. Okey, maksud ibtidak hasan, memulakan bacaan pada kalimah yang dapat difahami maknanya serta tidak bersalahan dengan maksud yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ibtidak hasan ni, bila kita baca, kita berhenti, kita mula balik, kena pada maksud, pada makna, pada lafaz, pada kaitan antara 2 ayat yang kita berhenti tadi tu. Itu ibtidak hasan. Manakala pada ibtidak qabih, okey, contohnya bacaan hukum bacaan ialah harus. Manakala pada ibtidak qabih, memulakan bacaan pada kalimah yang tidak menyampaikan maksud yang sebenar atau boleh mengubah makna yang dikehendaki. Maknanya ibtidak qabih ni ibtidak yang tidak boleh dilakukan, ibtidak yang tak bagus, ibtidak yang jelik. Jadi Ustaz kata tadi kan, jelik kan, yang tak baik lah. Jadi hukum bacaannya tidak harus, jangan buat. Sebab tu kalau kita nak baca, kalau kita tak nak faham ayat Quran tersebut, maka kita baca kita ambil Quran terjemahan, ataupun sekarang dah ada Al-Quran terjemahan waqaf ibtidak. Waqaf ibtidak ada di letakkan warna untuk kita nak berhenti di mana-mana, kemudian kita nak sambung balik di mana. Itu lebih baik untuk pembacaan Al-Quran kita. Jadi macam tu contohnya. Boleh lah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Lebih kurang sejam kita bersama di alam maya pada kali ini. Alhamdulillah, sampai ke akhirnya, insyaAllah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sampai pada penghujungnya. InsyaAllah sama-sama kita amalkan dalam pembelajaran pengajian Al-Quran kita, insyaAllah, pembacaan Al-Quran. Kerana Nabi SAW telah menyebutkan khairun nas khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Sebab baik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Jadi pada hari ini kita belajar, insyaAllah kita amal, kita pula boleh belajar, ajarkan kepada orang lain, bahawa kita akan dapat menjadi insan yang terbaik, insyaAllah. Jadi sebelum kita akhiri, siapa yang belum subscribe kan, sebelum subscribe, tekan butang loceng untuk dapatkan lebih info, lebih update terkini daripada Ustaz sendiri, insyaAllah. Dan boleh komen di bawah, tanda semangat, tanda sokongan pada Ustaz, dan share kongsi pada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga semua beroleh manfaat dan kebaikan bersama dunia dan akhirat. Jazakumullah khairan katsira. Minta maaf, minta ampun anda ada kekurangan, kesilapan. Kita jumpa lagi di lain siaran. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.